Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa huwa habibuhu wa safiyyuhu khaliluhu. Wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita sambung pada kuliah kita Suratul Waqi'ah, soalan daripada sahabat kita, adakah Hamas maupun Fattah berfahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah? Jawabannya wallahu a'lam. Walaupun begitu, daripada ulama-ulama kita berbicara secara umumnya atas tiket perjuangan, tidak dilihat pada usul aqaid, akidah. Tetapi tentunya dalam akidah itu mesti dengan akidah yang tidak ada kesepakatan dalam satu akidah. Seperti mana contoh kita di Indonesia pun sama juga. Tidak ada kesepakatan dari sudah aqaid, akidah. Akidah kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu yang tidak sepakat dengan kita juga mengatakan dia Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun begitu, dia sudah usul berbeza. Akidah melihat pada usul. Lalu kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu pihak lagi mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, cuma dia sudah usul berbeza. Lalu kita perhatikan, beza di sini adakah kembali pada furu'iyah? Kita tidak jumpa. Bezanya pada usul juga, usuliyah. Kalau sekiranya di sudut usul pun ada furu'iyah, itu tidak mengapa. Tetapi kalau usul itu dia dah menjadi ijma', kesepakatan seluruh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu kita tidak boleh mengambilnya. Mana orang punya tak boleh masuk dalam kita. Kita pun tak suruh orang lain ambil daripada kita. Sebab kita ada usul daripada kita sendiri yang dibina oleh ulama-ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana mu'tamad. Mu'tamad disebabkan dalil yang kita ambil untuk keluarkan satu hukum di sudah aqaid, akidah adalah melalui ayat Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih dan mutawatir. Kalau sekiranya hadis itu sahih tapi kabarnya ahad, yang menjadi furu'iyah, dia tidak menjadi usul. Saya berikan contoh. Di sudut usul ulama kita berfatwa Allah Subhanahu wa ta'ala wujud azali, qidam, baqa, nafsiyah pada Allah Subhanahu wa ta'ala wujud. Dan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kaitan seperti mana kita nak kata wujudnya Allah seperti mana adanya alam yang wujud. Tetapi dikaitkan Allah yang menciptakan akan alam ini sehingga dia ada. Tetapi jangan dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia menciptakan alam maka dia juga berterikatan, dia juga berada di atas alam ataupun berada dalam alam ataupun di atas alam, di bawah alam yang dicipta. Itu kesalahan dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arash, dan kita beriman Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana yang difirmankan oleh Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tetapi kita tidak boleh menyatakan ayat itu membawa dalil Allah Subhanahu wa ta'ala itu berduduk tinggal di atas arash. Itu tidak dipegang oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti mana atas ke bawah ke, kerana dia berkaitan dengan tempat, dan tempat itu hudus, baharu, bersalahan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat salbiyah, iaitulah qidam, terdahulu, telah wujud, telah ada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala wujud azali, tanpa permulaan. Wal awwalu wal akhiru, dialah yang awal tanpa permulaan, dia akhir tanpa ada kesudahan. Ini usul. Lalu ada juga selain daripada kita yang mengaku sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi berbeza. Perbezaannya adalah berkaitan dengan qidamnya Allah, berkaitan dengan azalinya Allah. Bagi mereka itu furu'iyah. Lalu sehinggalah mereka menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mustahil. Dia boleh berada dan bergerak dalam alam ini. Dia boleh berada di atas, dia boleh bergerak di bawah. Bergerak, muharrik, berlakunya pergerakan.
Seperti mana contoh, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita. Diri kita ada zat, patut disifat. Seperti mana contoh, tangan itu zat. Sifatnya dia menggenggam, dia mengangkat. Kaki itu zat. Sifatnya melangkah, bergerak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak dikaitkan zatnya, sifatnya, lalu diberi contoh dengan makhluk. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bergerak, berpindah. Tapi di sini juga mereka mengakui, mereka juga berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Jadi begitu juga kata ulama, bukan sekadar kita di sini, bukan saja di Mesir, bukan saja di Arab Saudi, bukan saja di Yaman, bahkan sampai ke mananya adanya orang Islam di situ, walaupun mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tetap juga berbeza di sudut usuliyah ataupun furu'iyahnya. Seperti mana kita di Malaysia mengamalkan Asy'ariyah muktamad, lebih-lebih lagi di Selangor. Selain pada Al-Maturidiyah, bila digabungkan semuanya itu, maka menjadi 50 sifat. Itu semua kembali balik atas rukunnya dua kalimah syahadah. Sahnya dua kalimah syahadah apabila seseorang memahami secara ijmali, ringkas, makna secara umum je, makna secara ringkas. 50 sifat Allah, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat Rasul. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat Rasul. Dicampur semua 50. Dan mengetahuinya orang akan 50 ini, maka sahlah dua kalimah syahadah dia. Siapa yang mengatakan demikian, ini adalah ijma' ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu terdapat dalam ilmu yang saya sebutkan tadi 50 sifat itu Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Sehinggalah sanadnya, riwayatnya sampai pada Imam As-Sunusi, sampai pada Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar, begitu juga Fiqhul Akbarnya Imam Asy-Syafi'i, dan sampai pada ulama mujtahid yang terdahulu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan juga Imamnya Ahmad. Tapi imamnya Asy'ariyah ini mengambil daripada imam-imam yang di atas di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu contoh. Lalu kalau ditanya, dan soalan ini juga ditanya oleh ulama-ulama di Al-Azhar, mereka bertanya kepada guru saya di sana. Antaranya adalah mufti Mesir di sana. Jadi jawapannya adalah tidak mustahil Hamas itu, seperti mana juga yang bukan Hamas, adanya Syiah, adanya Mu'tazilah, adanya selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ada dalam Hamas, begitu juga adanya dalam Fattah. Seperti mana kita juga di Selangor ada selain daripada Asy'ariyah. Okay. Itu usul. Sebab kita memandang pada aqaid, sebab dikatakan berfaham Ahlussunnah wal Jamaah ni adalah aqaid, akidah, dan bukan berkaitan dengan syari'iyah. Cuma dalam beberapa buku yang ditulis oleh pejuang-pejuang daripada Hamas, orang yang mengkaji, bahawasanya perlu diambil pada usul. Usul ni maknanya siapa pengasasnya, siapa penggeraknya. Di situ kan kita menemui banyak jawapan. Kita menemui bahawasanya ada sebilangan di antara mereka adalah Syiah. Cuma beberapa Syiah. Ada Syiah yang berasal daripada Iran, ada Syiah berasal daripada Iraq, dan macam-macam Syiah. Tetapi ada di dalam Hamas itu kerana mereka mengambil pada semangat perjuangan, lalu mereka tidak melihat walaupun pengasasnya, dananya daripada Syiah, tak, dia nak berjuang untuk tanah air dia. Sebab dia juga adalah rakyat Palestin. Cuma dia tidak ada tapak mana dia nak pergi berjuang. Kalau pergi kepada Fatah, Fatah lebih pada rundingan. Kami tak mau gaduh-gaduh, kami tak mau berperang, sebab kami nak jaga anak kami, keturunan kami, bangunan kami, rumah kami, makan kami. Kami tidak mahu. Ini Fatah. Tapi dalam Fatah tu sendiri pun ada seperti mana yang saya sebutkan tadi, beberapa aqaid, akidah. Dan dalam sejarah juga menunjukkan bahawa Hamas dan juga Fatah kalau berada di Palestin, dia lebih berkaitan dengan parti politik. Dan mereka pun selisih. Oleh kerana itulah ramai orang Palestin tidak setuju dengan Hamas. Lebih-lebih lagi mereka tidak duduk di Gaza, Asqalan tu Gaza. Mereka tidak duduk di situ. Mereka jauh.
Israel memerangi penduduk di Gaza tu. Jadi Fatah tidak mampu mengambil tempat untuk jaga, untuk apa, tapi mereka hadir berunding, tak mau gaduh-gaduh. Jangan tembak kami. Ini memang kamu punya, kamu yang kata, tapi hakikatnya memang ini Islam punya, bukan Palestin. Orang Palestin pun mengatakan kepada kita, apa yang Zionis ambil bukan milik kami, itu milik kita semua. Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita Mekah, Madinah dan juga Masjidil Aqsa. Barakna haulah, telah diberkati oleh Allah seluruh kawasannya. Lalu ulama menafsirkan Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa ke sampai ke Syam, barakah. Bumi yang barakah ini maksudnya kalau campak apa pun akan tumbuhlah pohonnya. Lalu yang sana yang jahat tu mengambil sikit. Dulu-dulu dia beli, kita jual secara sah, jual beli itu. Sebab kita dah jual kepada orang yang gila, kita jual 1 ekar, dia ambil 3-4 ekar, gitu. Itu cara kita dah memulai menjual pada orang gila, gitu. Dan nama gila itu hukum pada otak dia. Bagi dia itu tempat dia. Seperti mana di antara kita kira panjang satu batu berapa? Kalau kita nak bermusafir, sebagian ulama kata satu batu sekian. Ataupun contoh gini, kalau sekiranya seseorang itu bermusafir, jarak berapa dia boleh mengqasarkan, menjamakkan solatnya? Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah berpendapat lebih 100-nya batu. Jauh. Tapi pendapat dalam imam-imam mazhab Syafi'i lebih 80 saja. Tapi ada juga dalam pendapat mazhab Maliki 60. Tapi ada juga pendapat di kalangan ulama kita yang mujtahid dulu 40 lebih je. Khilafiyah. Lalu begitu juga di sudut pengiraan, kita mengira 1 ekar banyak ni. Pengiraan kita sampai kat dia pun mengira balik ekarnya yang kita kira dah jadi 3-4 ekar. Itu pasal jangan ambil bahagian tu. Sebab kita yang memulai menjual secara sah jualan tu. Mereka bayar kepada kita. Selain daripada itu, tidak lain melainkan disebabkan ada di antara gerakan-gerakan ini, tidak kira sama ada Hamas atau Fatah, keluar daripada maqasid syariah, usul fiqh dan juga qawaid fiqhiyah, 3 hukum muktamad dalam Islam. Dalam maqasid syariah, walaupun kita ni dizalimi, tapi mereka tak mau tembak kita. Selagi mana kita jangan buat sesuatu yang menyebabkan mereka tembak kita. Itu maqasid syariah, maksudnya antara nyawa dengan harta, mana jauh lebih besar? Mana antara Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dengan nyawa kita, mana jauh lebih penting? Masjidil Aqsa milik Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Masjidil Haram. Lalu nyawa jauh lebih penting dari sudut hukum maqasid syariah. Lalu mereka nak ambil. Itu Allah Ta'ala punya, bukan kami punya. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ambil balik, tak, nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan utus. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hadirkan hamba-hambanya pergi sembelihnya leher-leher orang tu. Itu disebut dalam Taurat, dalam Talmud. Satu hari nanti mereka ambil, kita tak buat apa-apa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadirkan di antara hamba-hambanya akan menyembelih leher-leher orang yang datang mengambil tu. Tapi bukan ini waktunya, sebab ini adalah waktu yang mana kita gerak pergi. Yang tu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maqasid syariah. Lalu apabila kita memulai, maka kita perlu menanggung risikonya. Tapi Fatah tidak memulai sebab dia lebih pada perundingan. Hamas tidak setuju dengan cara Fatah disebabkan kita perlu berjuang, berjihad. Cuma perjuangan itu atas tiket apa? Tak, kita jagalah Palestin. Tetapi rakyat Palestin bukan seluruh yang berada di Gaza. Cuma mereka tetap juga merasai seolah-olah mereka juga diperangi sebab satu Palestin juga. Tetapi Palestin sekarang ini bawah jajahan Israel. Jadi tidak salah lah kalau sekiranya mereka memerangi, itu kezaliman. Jadi kita ketahui, seluruh dunia tahu bahawa itu adalah suatu kezaliman yang keluar pada undang-undang. Selain daripada itu, ulama menyatakan bahawasanya pada qawaid fiqhiyah,
kaedah fiqh. Sekiranya kita mengambil keputusan untuk berjihad, maka risikonya adalah kembali pada yang berjihad, maka tidak mengapa. Tetapi kalau sekiranya risiko itu pergi kepada anak isteri, pergi pada orang tua, pergi pada hospital, pergi pada tengah jalan orang awam, kita jangan memulai dia sudah qawaid fiqhiyah. Tapi kita tidak boleh halang disebabkan kat sana dah ada orang lebih memahami perjuangan berbanding kita. Tapi mereka keluar daripada maqasid dan mereka keluar daripada qawaid fiqhiyah. Dari sudut usul fiqh memerlukan akan fatwa di kalangan ulama-ulama. Di Palestin juga adanya mufti, tapi mufti tidak mengizinkan untuk mereka bergerak sekarang ini untuk pergi jihad. Sabar dulu, itu fatwa di sana. Lalu mereka bergerak juga. Bila bergerak maka menghadapilah risiko yang besar atas orang awam di Gaza. Bila menghadapi demikian maka tidak termasuk hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kita, kita akan dapat kembali Palestin, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebaik-baik jihad adalah di Asqalan, di Gaza. Itu khusus, tapi hadisnya dhaif. Tapi kata Rasulullah di sana ada 70,000 mujahidin yang syahid di situ, semua masuk syurga tanpa hisab. Hanya saja apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah berfatwa itu atas tiket mujahid yang benar-benar akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ambil balik pada usul. Lalu oleh kerana itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan ulama kita, guru saya pun kita tanya dia pun jawab. Berkaitan apa yang berlaku, kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu mereka, kita tidak tahu apakah akidahnya, tetapi dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajar kita bersangka baik. Kerana tidak jelas, kita tidak tahu akidahnya apa. Kerana kalau mereka berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka jangan memulai. Tunggu atas fatwa ulama, fatwa umara, dan bersepakat seluruh di antara ulama dalam dunia Islam, ulama-ulama besar, ulama-ulama besar yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang bangun menyokong dan mereka sendiri pergi. Di situ adalah tanda seperti mana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan disyarahkan oleh ulama dalam beberapa hadis, sehinggalah tidak ada sempadan, tidak ada visa, tidak ada pasport bagi orang Islam untuk masuk sampai ke Gaza. Apa maksudnya? Berjuang atas tiket akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa maksudnya? Siapa nak pergi ke Gaza maka tidak ada halangan dengan untuk jihad di situ. Bukan di Palestin, dikhususkan Palestinnya adalah Gaza. Dan kata ulama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syarah oleh ulama, kemenangan itu apabila kita melihat orang Islam masuk ke Gaza tanpa melalui visa dan pasport. Sebab kita kena tahu visa dan pasport itu pengasasnya bukan orang Islam. Dia yang jaga, boleh ke tak boleh, bukan kita. Dia itu siapa? Yang memerangi kita. Yang memerangi kita. Lalu sehingga dah tidak ada sepadan demikian, maka akan menyebabkan Zionis ataupun Israel itu sebuah negeri kecil, sebab telah menjadi besarnya apabila umat Islam ramai-ramai ke situ. Bukan pergi situ nak buat apa, melainkan menjadi mujahidin, jihad atas nama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita akan melihat ramai ulama-ulama sendiri akan pergi. Dia bukan sekadar berfatwa, bukan sahaja pergi suruh, tapi mereka sendiri akan ikut. Lalu sekarang ini, lalu kata guru saya, apa yang berlaku? Yang pertama, kita tidak termasuk golongan yang benar-benar sokong 100%, dan kita juga tidak menolak 100%, tetapi kita lebih menyerahkan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawapan dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa agaknya? Disebabkan ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut, seseorang yang hatinya menyokong
Lalu orang tu akan dibangkitkan. Bila dia dibangkitkan, maka dia akan ditanya Allah, adakah orang menyokong kamu untuk kamu jihad? Ada, ya Allah. Siapa orangnya? Nanti kita akan dipanggil lah. Sekiranya yang jihad itu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka selamat. Dan kita boleh dapat syafaat daripada dia sebagai orang yang syahid. Sebab apa Rasulullah kata, orang yang syahid dapat membawa masuk bersamanya 70,000 orang yang tak syahid. Kalaulah kita menyokong betul, tetapi kalau sekiranya kita sokong itu agendanya lain, niatnya lain yang kita tidak ketahui, maka akan menjadi masalah kita di sana. Lalu oleh kerana itu ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah berfatwa, kita tidak sokong 100%, kita juga tidak tolak 100%, bahkan kita mendoakan. Hanya ke dalam doa kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Gaza tidak diambil oleh orang-orang yang tidak sepatutnya mengambilnya, walaupun bukannya Israel. Itu kena termasuk dalam doa. Disebabkan apa? Sebab ada 7 golongan yang mahu apa yang ada di sana hari ini. 7. Jadi kita tidak tahu yang Amas ni golongan tu termasuk list tu atau tidak. Disebabkan ada di antara mereka terus terang, mereka pun jujur kerana dendam kusumat. Tetapi di sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak akan pergi memerangi akan orang-orang kafir kerana dendam, tapi kita memerangi kerana Allah dan Rasul. Ya Rasulullah, siapa yang syahid? Orang yang syahid itu tentu mereka berjihad atas Allah dan Rasul. Ya Rasul, kalau mereka itu jihad tapi kerana dendam, marah, bagaimana? Dia tidak syahid, kata Rasulullah. Kalau kerana nama partinya, juga tidak syahid, kata Rasulullah. Lalu siapa yang syahid, ya Rasul? Orang yang syahid adalah orang yang bergerak atas nama Kalimatullahil Uliya, atas akidah yang sebenarnya. Turun ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala larang Rasulullah, jangan kamu bergabung, perintah suruh orang-orang munafik yang mana mereka ni ada dalam peperangan Uhud. Ini peperangan setelah itu, dan termasuk peperangan Badar. Orang munafik ini yang pergi tengah jalan lepas tu balik ke Madinah. Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala larang Nabi jangan ajak mereka ikut pergi jihad. Lalu ulama menakwilkan ayat itu kerana akidah mereka bukan akidah yang sebenarnya. Tiga 300 orang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya Rasulullah, aku berjaya mengumpulkan 300 orang sahabat-sahabatku akan bersamamu ya Rasul untuk pergi ke medan Uhud. Tidak ada 700. Kemudian berkumpul semua ada 1,000 musyrikin daripada Mekah, lebih daripada itu. Sampai ke pertengahan jalan, Abdullah bin Ubay bin Salul kata, Muhammad membawa kita kepada kematian, bagi kita balik. Muhammad membohongi kita. Padahal mereka sendiri setuju nak pergi jihad. Itulah caranya orang munafik. Akidah munafik itu bukan akidah yang sahih, akidah yang batil. Allah sendiri larang Rasulullah jangan bawa mereka. Lalu dalam peperangan Uhud 300 orang balik dia ke Madinah. Turun ayat Quran, orang ini kekal dengan kemunafikan, tak mau bertaubat kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala turun ayat, wa matu wa hum kafirun. Orang ini mati dalam keadaan kafir. Tidaklah mereka mati mereka kafir. Wa matu wa hum fasiqun, dan tidaklah mereka mati mereka fasik. Tidak ada iman dalam hati. Tidak ada iman. Lalu begitu juga siapa pun yang berperang sebenarnya, wallahu ta'ala alam, sama ada mereka ni termasuk tak kelompok tu. Jangan sampai mereka walaupun menang, tetapi niat mereka mana adalah untuk menguasai, sehingga menguasai yang lain juga. Seperti mana orang-orang Israel mahukan Baitul Maqdis, mahukan Masjidil Aqsa, mahukan tanah itu, tanah ini agar untuk menguasai seluruhnya nanti.
Lalu ada juga orang yang tidak sepatutnya akhirnya dapat, sehingga dia menguasai pun dengan cara yang tidak sepatutnya, seperti mana contoh Iraq. Sekarang ini pemimpin besar Iraq adalah Syiah yang tertinggi. Pemimpin Syiah yang tertinggi duduk dekat Iraq. Akhirnya sekarang ini Syiah ada di Iraq 90%. Iraq ada berakidah ahli sunnah wal jamaah yang ramai, tapi dia tak duduk seperti mana kita duduk di pekan, di bandar. Kena duduk di kampung-kampung, di bukit-bukit. Yang pekan bandar kebanyakan yang jadi Syiah. Jadi itulah maksudnya Iraq dulu ahli sunnah wal jamaah, diambilnya Syiah lalu disyiahkan Iraq. Maknanya sama juga seperti mana kalau sekiranya orang yang mengambilnya bukan ahli sunnah wal jamaah, akhirnya mereka akan menguatkan akidah dia. Kalau dia yang berjaya mengambilnya Syiah, maka akhirnya suatu ketika nanti Gaza akan menjadinya wilayah Syiah. Dia begitu. Lalu oleh kerana itulah kata ulama, ini mungkin adalah satu ijtihad antara pendapat ulama itu, fatwa ulama ini, tetapi apa pun hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui. Oleh kerana itulah ulama kita berdoa, dia tidak berdoa secara khusus dengan namanya parti, Hamas ke, Fatah ke, tapi mereka berdoa tak usulnya akidah mendoakan semua umat Islam yang berjihad, yang mazlumin, yang dizalimi. Dan hadis Rasulullah, Nabi pun berdoa, Allahumma anjil. Anjil maksudnya berilah kekuatan tu. Sehingga Rasulullah SAW doa juga dalam doa kunut nazilah, ya Allah, huru harakan mereka, kemaraukan tempat tinggal mereka, seperti mana yang pernah berlaku kemarau pada zaman Nabi Yusuf. 7 tahun kemarau tak turun hujan. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama juga mendoakan demikian. Tetapi hendaklah kita ketahui, doa tidak dapat memecahkan takdir ketetapan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tak ketetapannya, dia tidak ikut ketetapan kita. Seperti mana itu contoh ayat Quran, wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasha'una, dan tidaklah kamu berkehendak, kamu mahu. Kita sedikit mahu kemenangan, kita mahukan kejayaan, kita mahu mereka pun keluar, mereka pun lari. Jangan ambil wilayahnya Palestin tu, Gaza, Asqalan. Itu kemahuan kita. Illa an yasha Allah, kecuali kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki iya, maka dia akan dapat. Tapi kalau sekiranya Allah nak menguji lagi, tidak akan dapat. Dan jangan salahkan Allah, sebab mereka itu telah dimustajabkan doa mereka. Di antara mereka hidup tak sama macam kita. Doa mereka adalah, ya Allah, matikan kami dengan syuhada, bangkitkan kami dengan syuhada. Lalu oleh kerana itulah perempuannya, isterinya, anak-anak kecilnya dimustajabkan doa oleh si ibu. Ibu pun doa, ya Allah, anak aku ini semua jadikan sebagai syuhada. Lalu mereka disyahidkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini. Itu semua akan mensyafaati ibu bapa dia, adik keluarga dia, adik beradik dia. Syuhada daripada anak-anak tu pun disebut syuhada juga, cuma disebut syuhada kecil. Jadi yang lain pun, ibu pun meninggal, abang pun meninggal, yang tak pergi jihad, tapi itu juga syahid. Sebab syahid ada syahid dunia, syahid akhirat. Ada syahid akhirat dan syahid dunia sekali. Jadi orang yang wafat tu, yang dibunuh itu semua adalah syahid. Cuma mereka adalah orang yang syahid, kedudukan mereka di akhirat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mereka tak jihad. Tetapi dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi ditanya, ya Rasulullah, itu orang jahat datang ke rumah, ambil barang-barang harta benda kami. Ada yang lain, ya Rasulullah, datang orang jahat, ambil tanah kami. Apa yang kami perlu buat? Kamu perangi dia. Tapi ya Rasul, mereka lekat dengan senjata-senjata sehingga pasti mereka membunuh kami. Kamu syahid. Apa maksudnya di sini? Kembalilah dengan apa yang berlaku. Tetapi Rasulullah SAW mengkabarkan ini bagi orang yang benar akidahnya ada sunnah wal jamaah. Tetapi kalau mereka bergerak bukan atas ada sunnah wal jamaah, tapi kerana kepartian tadi, maka tidak termasuklah orang yang syahid. Ini apa yang saya sebut ni diperhalusi. Dia bukan seperti mana yang kita tengok di TV. Tak, diperhalusi melalui usul fiqh, qawaid fiqhiyah dan juga maqasid syariah.
dan melalui apa yang disebut oleh ulama-ulama kita dan doa mereka. Guru saya berdoa, dia kata dalam doa tu yang sifat dia doa yang bersyarat, mohon kepada Allah, yakni mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar yang mengambilnya dapat kembalinya tanah wilayahnya Gaza ke Asqalan tu Gaza. Cuma dalam hadis Rasul Nabi tak pernah sebut Gaza, Nabi sebut Asqalan. Dan Gaza itulah tempat lahirnya Imam Syafi'i, dan di situ tempatnya hijrahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Gaza, Asqalan. Cuma dalam doa tu yang saya tak dengar pada ulama-ulama lain yang doa, iaitulah dia mohon kepada Allah agar yang dapat kembalinya Gaza adalah orang yang sepatutnya. Sebab apa? Sampai hari kiamat Zionis Israel tak akan dapat. Yang hari ini ia dengan cara kekejaman, tapi hakikatnya mereka tidak akan mendapat, sebab itu milik Allah. Cuma walaupun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala atas ketetapannya, selain daripada orang yang zalim itu atas nama Islam, atas nama parti, juga boleh mendapatkannya. Cuma yang dikhawatirkan apabila orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak bersungguh-sungguh, maka diambil oleh orang yang bukan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu dipegang mereka. Bila mereka pegang, akhirnya kembali dipegang oleh orang yang sebenarnya, itulah Imamul Mahdi dan juga Nabi Isa alaihi salam. Itu sesat. Itu muktamad disebabkan itu ayat. Itu adalah hadis Rasulullah. Itu. Tak masuk tafsir lagi, kita pula ada makan-makan pesyak. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi jawapannya tetap Wallahu ta'ala a'lam. Masuk buku berapa? Lagi 10 minit. InsyaAllah kita lihat satu ayat, kembali balik dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa kuntum azwajan thalatha. Wa kuntum di sudut lughah bahasa Arab, keadaan kamu yang disifati dengan madhiyah. Madhiyah ni adalah yang dah lepas. Maksudnya adalah selesai daripada kiamat, kemudian kamu dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, keadaan kamu adanya 3 golongan. Azwajan, kata Abdullah bin Abbas, iaitulah golongan yang lebih daripada 2. Lalu Allah menyebut thalathah, 3. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Dan golongan yang disebutkan di sini antaranya adalah al-maimanah, golongan kanan. Tetapi pada di sudut ilmu lughah, fa ashabu di sini dia jadi mubtada, permulaan perbicaraan kisah. Al-maimanah, kanan. Sebagian ulama menyatakan, ini yang belum saya tafsirkan, iaitulah apabila mereka dibangkitkan, adanya datangnya malaikat membimbing mereka ke syurga, membimbing ke syurga. Tapi golongan satu lagi, masy'amah, adalah datangnya malaikat bimbing mereka pergi ke neraka. Maksud bimbing di sini jangan kita mengkaitkan pegang tangan, rapat-rapat, peluk ke, mai pergi syurga. Ataupun seorang lagi malaikat, mai pun jom pergi neraka. Syok, oh, bukan begitu. Tak boleh digambarkan. Sebagian lagi kata ulama, golongan kanan itu yakni diberi kitab, tapi mereka itu memang berada di bahagian pengumpul orang-orang yang bakal masuk syurga. Sebab kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua golongan kanan ahli syurga. Cuma di sudut lughah bahasa Arab juga, ma ashabul maimanah, fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Kalimah ma di sini dia isim istifham. Istifham ni ada 2, satu huruf istifham, satu lagi isim. Tapi di sini kata ulama, dia bukan huruf tapi adalah isim. Dia berbeza. Sebab kalau sekiranya huruf, dia pertanyaan macam antum, adakah kamu, maka kita kena jawab. Allah tanya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Wahai jin, wahai manusia, nikmat manakah lagi yang kamu mahu dustakan? Nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu mahu dustakan? Kita kena jawab. Jin jawab,
Para sahabat diam, tawaduk, sungguh khusyuk. Nabi kata, jawab bila Allah Subhanahu Wa Taala tanya. Itu kaedah kita apabila berbicara dengan Allah, dengan kitab Allah. Itu kita telah tafsirkannya. Cuma ma di sini dia adalah isim istifham di sudut bahasa Arab. Isim istifham adalah pertanyaan yang mahukan penjelasan lalu menolak, menafikan penjelasan yang tak betul. Jadi dimasukkan satu penjelasan yang telah dijelaskan, maka ditetapkan penjelasan itu walaupun asalnya ada pertanyaan. Oleh kerana itu pertanyaan itu digugurkan, terus letaknya penjelasan. Oleh kerana itulah dalam terjemahan Quran tidak disebut fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Adapun golongan kanan, apa itu golongan kanan, dia tidak sebut apa, tetapi dia sebut terjemahan ma ashabul maimanah, alangkah bahagianya golongan kanan. Itu penjelasan. Cuma yang perlu kita ketahui juga di sudut bahasa Arab, ma di sini dia adalah mubtada yang thani, yang kedua. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia baca waqaf. Sebagai ulama qiraat pun baca waqaf. Fa ashabul maimanah waqaf. Ma ashabul maimanah. Itu bahasa kalau kita dengar orang baca Quran, imam baca Quran, kadang-kadang dia tak baca melalui kaedah nak berhenti mana ikut tajwid, tak, dia ikut pada ayat. Seperti mana Rasulullah juga baca fa ashabul maimanah waqaf. Ma ashabul maimanah. Adapun golongan kanan waqaf. Sangat bahagialah golongan kanan itu. Itu. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Begitu juga golongan kiri, ma ashabul mash'amah. Jadi telah dijelaskan bahawasanya golongan kiri semua masuk neraka. Semua bukan ahli tauhid, semua masuk neraka. Ma ashabul mash'amah, lalu disebut celakalah golongan ni. Ma di situ walaupun istifham tapi tidak disebut sebab telah dijelaskan. Jadi tidak diambil ma tu, tapi diambil penjelasan. Cuma dalam ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dua. Yang awal tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut tiga. Makna setelah kamu dibangkitkan, kamu akan jadi tiga golongan. Tapi Allah sebut golongan kanan, golongan kiri. Mana satu golongan lagi? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. Allah tak sebut ada pun golongan yang ketiga, tidak. Lalu di sini kata ulama, fa ashabul maimanah wa ashabul mash'amah adalah umum. Maknanya keumuman semua orang yang mentauhidkan Allah, akidahnya betul, dua kalimah syahadahnya pun betul, dia faham, dia di syurga. Golongan yang kedua pula adalah golongan yang tak ada dua kalimah syahadah ataupun akidahnya tak betul, dia kafir tapi mengaku Islam, beriman, tidak sah pada akidahnya. Jadi dia golongan kiri. Kiri itu adalah golongan yang pasti masuk ke dalam neraka, dia takkan keluar dah. Dan tinggal satu golongan. Dan golongan ini tidak sama golongan pertama dan golongan kedua, kanan dan kiri, tapi golongan tiga adalah khusus. Khusus maksudnya adalah di kalangan mereka yang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab. Yang kanan hisab, yang kiri ada yang dihisab, ada juga tidak. Maksudnya adalah hanya berlama-lamakan mereka di akhirat. Tapi ada sebahagian di antara orang kafir terus masuk syurga, terus masuk ke neraka tanpa hisab. Jadi ada satu golongan yang masuk syurga tanpa hisab, lalu ditafsirkan oleh ulama minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Salihin bagi yang golongan kanan tu, yang pertama tadi. Jadi di sini dah tiga kata ulama. Walaupun begitu, ini salah satu ijtihad di antara ulama-ulama tafsir, tapi banyak lagi penafsiran yang lain. Jadi insyaAllah nanti kita akan sambung penafsiran tentang golongan-golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan akidah kita dengan akidah Sunnah wal Jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.